Orang yang usaha kerja pun kadang-kadang Allah test tak bagi dekat dia hasil. Ini kah pula malas, confirm tak ada apa. Tuan-tuan, awak jadi macam ni. Tuan pergi supermarket Carrefour Seberang Jaya. Sebelah Carrefour tu, supermarket tu, Cina tanam sayur, tuan-tuan. Bukan tanah dia. Dia pergi pakai tanah siapa aku tak tahu, dia tanam. Kita pergi duduk park kereta nak pergi supermarket tu, duduk tengok yang kata Cina ni rajin. Tengok benda tanah Melayu, lalang duduk tepi rumah. Nak tebas lalang pun segan. Jangan kata nak tanam apa-apa, nak tebas tu pasal apa? Pasal lalang tu duduk hirih betih dia, duduk pergi sidai kain, kutlah nak tolong cangkui, nak tebas buang pun tak buat yang tu. Dia punya malas, dia boleh pergi tolak-tolak lagu tu ya. Bangkit tidur, kau kata lepas bangkit tidur cadar tu nak perbetul, nak tepuk-tepuk bantai bagi elok pun tak. Lagu tu lah tinggal masa bangkit tidur, malam pergi nak tidur, keh tidur balik tahun tu. Dia Allahu Akbar. Apa punya malas ni? Tak boleh tuan-tuan. Kalau orang jenis rajin ni, dia tak boleh tengok macam ni. Dia sakit sampai korak perut ni. Dia sakit tengok orang malas ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang Quran duk bagi tahu ni. Tuhan kata, kalau aku ambil tindakan dekat hampa, aku jadikan air hujan yang turun itu ujaj. Aku jadikan air itu masin. Maka apa kerana kamu tiada syukur akan nikmat aku yang menjadikan air itu tawang untuk minuman kamu. Tuhan kata, siapa tak bersyukur, aku turun air hujan ni, air tawang. Yang air tu hampa boleh guna untuk dijadikan sumber kehidupan hampa. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumun naral lati turun. Ini soalan yang keempat. Tuhan kata apa? A antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Maka khabarkan olehmu tentang api yang kamu keluarkan dia daripada kayu hijau itu. Tuhan tanya pasal api pula. Tuan-tuan, bayangkan kalau tak ada api, kita macam mana? Api tak ada. Ni kita nak makan nasi pun nak kena ada api, kita nak masak apa lauk makan api. Yang penting api pun penting. Kalau tak ada api, gamak ke nak makan daging lembu mentah-mentah tu? Tak boleh, kita kena ada api untuk nak masak dia. Nak panggang pun pakai api, nak repuih pun pakai api. Api tu satu unsur penting dalam hidup manusia. Tuhan tanya, api tu, Tuhan kata, siapa bagi jadi? Adakah kamu yang menjadikan pokok kayu itu, ataupun kami yang menjadikan pokok kayu itu? Pokok kayu yang menjadi punca dapat api. Orang buat gurui, buat apa semua tu, kayu tu. Kayu sama kayu, gosok panas terbit api zaman dulu. Batu dengan batu, katok nak bagi terbit api, nak cari sumber api itu, macam-macam cara. Tuhan kata, kami yang bagi jadi ini semua, dan sampai hampa boleh dapat api, buat guna untuk kehidupan hampa. Adakah kamu jadikan pohon kayu itu, atau kami yang menjadikan dia? Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadi akan dia, yakni akan api yang keluar daripada kayu itu, sebagai ingatan bagi api neraka Jahannam. Lagi satu, Tuhan kata apa? Bila tengok api dunia, mau ingat api neraka. Hak tu hak kita duk guna atas dunia untuk sumber hidup kita. Hak tu silat-silat besok nak bakang kita di sana. Ingat, Tuhan kata. Dan menjadi bekai bagi segala orang yang berjalan-jalan musafir. Api penting. Kalau dulu musafir kena musim sejuk, berhenti tentang mana, kena pasang unggun api. Pasal nak tumpang panas daripada api dalam musim sejuk, dia kata. Maka kebanyakan kayu-kayu jika digesek satu pada lainnya akan keluar api, dia kata. Itu ceritanya. Api itu Allah bagi jadi. Baik. Kemudian dia kata, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka mengucap tasbihlah olehmu dengan nama Allah Tuhan engkau yang maha besar. Yang ni bacalah subhana rabbiyal azim. Macam kita duk baca masa raqaq, subhana rabbiyal azim. Dia ada dua riwayat dalam hadis. Satu kata subhana rabbiyal azim. Satu riwayat kata subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada dua hadis. Dan hadis yang mengatakan subhana rabbiyal azim
Dekat tu adalah hadis yang lebih kuat. Jadi kalau kita baca masa sujud subhana rabbiyal a'la, masa rukuk kita baca subhana rabbiyal azim, itu bacaan lebih baik kerana dia sabit daripada hadis yang lebih sahih dan lebih kuat. Tapi kalau kita nak baca lagu la ni subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, juga tidak salah. Pasti dia ada dalam riwayat hadis, tetapi hadis yang kurang kuat. Begitu. Baik. So dia kata dia antara tasbih itu kita baca subhana rabbiyal azim. Dia pun sebut dekat tu ya. Dia kata maha suci Tuhan yang maha besar daripada segala kekurangan. Firman Allah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah dengan segala tempat jatuh bintang bagi ghurubnya. Kata Ibnu Abbas, dikehendaki jatuh bintang itu ialah turun Quran pada Lauh Mahfuz kepada langit yang atas kepada malaikat. Wallahu a'lam. Kita ambil tu. Yang ni dia ada satu cerita lain pula lepas ni. Satu, dua muka lagi elok lah. Bulan depan last kan. Kalau kita habis yang ni, dia mai bulan depan masuk surah baru, makna bulan puasa pun kena buat kuliah juga. Kan? Jadi kita simpan 2 muka surat untuk kuliah penutup bulan depan insya-Allah. Jadi dalam bulan depan insya-Allah dia akan main cerita pasal mawaqi' an-nujum, cerita tempat apa bintang-bintang, tempat turun bintang dan sebagainya. Lepas tu dia akan main satu perbahasan. Cerita tentang kemuliaan Quran. Jadi elok kalau kita baca yang tu penutup sebelum main bulan puasa. Pasal bulan puasa esok dia akan cerita pasal nuzul Quran. So dia ada kena-mengena dengan ayat yang akan datang. Ayat yang akan datang ni dia akan cerita tentang Quran dan hukum yang kata Quran ni kalau tak ada ayat semayang tak boleh pegang. Dia ada sabit daripada Quran. Allah beritahu la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Quran itu melainkan orang-orang yang mutahharun, orang-orang yang suci bersih daripada hadas kecil hadas besar. Jadi itu ayat Quran yang pesan. Jangan pergi pegang Quran, mushaf Quran pergi pegang sembarangan.